Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagi pengurusi majlis, ahli jawatankuasa al-Islah, muslimin muslimat, anak-anak juga, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bincang tentang tajuk yang diberi Syiah Khomeini ataupun Syiah Al-Khomainiyah. Kita ambil pandangan yang telah dikemukakan oleh Syekh Said Hawa dalam sebuah kitabnya yang kecil ni, Syuzuz Al-Khomainiyah, Syuzuz fil Aqaid wa Syuzuz fil Mawaqif. Khomeini, keraguan pada akidah dia dan keraguan pada pegangan dia, mauqif dia. Baik, kenapa kita pilih tajuk ni? Sebab Khomeini ni adalah orang yang menjadi rujukan besar di kalangan puak-puak Syiah moden ni. Bahkan bukan Syiah je yang rujuk ada. Orang-orang Ahlussunnah Jamaah ataupun kita juga kagum dengan Khomeini ni, kan? Jadi bila kagum tu, dia bukan kagum saja. Akhirnya kagum itu bawa kepada memuja-muja Khomeini, kemudian sampai letak gambar Khomeini. Bahkan semasa Khomeini ni dia melakukan revolusi di Iran, ramai orang kata itu adalah revolusi Islam Iran. Tapi kata Syekh Said Hawa, itu adalah revolusi Syiah Iran. Bukan revolusi Islam, tapi revolusi Syiah Iran. Pada ketika itu, yang puak-puak Syiah ni lain cerita lah, ni hak Sunni ni, Ahlussunnah Jamaah. Ramai di kalangan umat Islam Ahlussunnah Jamaah pada ketika itu rasa kagum kerana Khomeini ni berjaya membina sebuah negara Islam. Dan hasilnya dia bukan kagum saja. Masa tu gerakan-gerakan Islam pun terpengaruh di seluruh dunia, hatta di Malaysia pun ada gerakan Islam di Malaysia yang letak gambar Khomeini ni di markas-markas mereka kerana kekaguman ni. Bahkan tidak sekadar itu, mereka telah menghantar anak-anak mereka pergi mengaji ke Iran, di Qom, kan, di Qom. Lalu puak-puak ni lah bila balik, anak-anak yang asalnya orang-orang yang berjuang untuk Islam ni, dalam gerakan Islam ni, pergi mengaji kat Qom ni, balik bawa satu kefahaman ataupun ideologi Syiah ni. Dan ideologi Syiah ni, yang kita tengok ideologi Syiah moden ni lebih kepada ideologi yang telah diperkenalkan oleh Khomeini sendiri. Bahkan ramai juga Sunni yang kita tengok dia tak jadi Syiah, tapi dia disebut sebagai Khomeinism. Dia mungkin kagum dengan Khomeini, dia bangga dengan Khomeini, dia puji-puji Khomeini, dan banyak juga pandangan-pandangan Khomeini yang diambil. Hatta kalau orang dedahkan tentang akidah Khomeini, tentang pegangan-pegangan Khomeini yang sesat ni, mereka tak boleh terima. Lalu kita kata, dia ni Syiah ni. Tak, dia bukan Syiah, dia Khomeinism. Pengaruh Khomeini itu telah masuk pada dia.
walaupun dia Sunni. Sebab itu isu Khomeini ni isu yang sangat penting untuk kita bincang. Bahkan yang kagum dengan Khomeini ni antaranya golongan cendekiawan Islam, orang-orang yang duduk dalam gerakan Islam yang kagum dengan Khomeini. Kemudian tak sedikit juga di kalangan kita ni yang yakin bahawa Khomeini ni adalah reformis ataupun disebut dalam bahasa agamanya mujaddid. Ada di kalangan orang Sunni sendiri yang kata Khomeini adalah reformis ataupun mujaddid. Dan hebatnya Khomeini kononnya kerana dia tak mengira apa-apa mazhab. Khomeini lah yang nak menyatu padukan mazhab-mazhab ni antara Sunni dan mereka sebut sebagai mazhab Syiah. Baik. Benarkah Khomeini ni mempunyai pandangan ataupun pegangan yang sederhana? Sebab ramai duk kata Khomeini ni dia sederhana, dia nak takrib, menyatukan antara Sunni dengan Syiah. So untuk nak faham tentang pegangan Khomeini ni, akidah Khomeini sendiri, hendaklah dirujuk kepada kitabnya. Dan begitu juga perkataan-perkataan dia. Kitab dia lebih jelas lagi lah. Kitab dia lebih jelas lagi. Kerana kitab dia bertulis dan telah dicetak, diedarkan di seluruh dunia. So berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab dia, itulah pegangan Khomeini yang sebenar. So pada hari ini kita nak tengok beberapa ungkapan ataupun pegangan Khomeini ni berdasarkan kitab-kitab dia sendiri. Cuma sebelum tu kita perlu perkenalkan sedikit tentang Khomeini ni. Khomeini disebut oleh puak-puak Syiah Ayatullah Al-Uzma. Ayatullah Al-Uzma, Ruhullah Khomeini. Lalu panggilan ini juga kita dapati orang-orang yang Sunni ni, Ahlussunnah wal Jamaah pun panggil dengan Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini. Ayatullah ni maksudnya ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ruhullah, ruh Allah. Wajarkah kita menyebut dengan panggilan begitu? So saya menasihatkan, apabila kita nak menyebut nama Khomeini, jangan dipakejkan Ayatullah Khomeini. Ataupun tidak disebut dengan Imam Khomeini. Nanti kita akan bincang tentang tulisan, akidah dia dalam tulisan dia sendiri. Kita hanya menyebut dengan Khomeini. Kita hanya menyebut dengan Khomeini. Cuma malangnya, selalu bila kita duk dengar, duk sembang dengan sama-sama Sunni ni, kita akan dengar dia tak, Ayatullah Khomeini lah. Ayatullah Khomeini. Baik. Khomeini ni, dia dilahirkan di Bandar Khomein. Yang ni dekat barat daya Tehran, dekat Iran, pada tahun 1902 Masihi. Nama sebenar dia adalah Mustafa Ahmad Al-Musawi Al-Khomeini. Datuk dia asal daripada India, Datuk Khomeini ni. Kemudian dia berhijrah ke Iran pada tahun 1885. Bapa dia mati dibunuh setahun selepas kelahirannya. Dan ketika dia hampir baligh, ibu dia pula meninggal dunia. Dia dibesarkan oleh abang dia. Dan kemudian dia mendalami ajaran Syiah sampailah dia menjadi salah seorang ulama Syiah. Namun ada pandangan lain tentang Khomeini ni berasal daripada mana. Ini satu pandangan. Ada pandangan lain yang berbeza, yang kata Khomeini ni berasal daripada lain pula sisi dia. Dia kata Khomeini ni asalnya dia berasal daripada penganut agama Sikh di India. Dan pandangan ini bukan pandangan daripada orang biasa. Dia pandangan daripada ulama Syiah sendiri, nama dia Musa Al-Musawi. Ni pandangan dia. Dia kata dalam buku dia Al-Jumhuriyah Ats-Tsaniyah, Al-Jumhuriyah Ats-Tsaniyah, dia kata haitsu, kita tak payah baca yang Arab ni sebab panjang kan, kita baca terjemahan dia. Datuk Khomeini berasal dari India sebelum 120 tahun yang lalu, kata dia.
dan dia tinggal di kota Khumain di Iran, dan ayahnya adalah Mustafa bin Ahmad dan dikenali sebagai Singh, yang dilahirkan pada tahun 1842 di Kashmir oleh keluarga pengikut agama Sikh. Dan ayahnya Singh adalah penjual arak dan mempunyai hubungan yang baik dengan Inggeris. Kemudian dia kenal dengan seorang muslimah nama dia Tahirah. Ni anak seorang businessman di sana. Lalu dia berkenan dengan Tahirah ni, dia kahwin, dia peluk Islam dan dia kahwin dengan Tahirah ni. Kemudian bila keluarga dia tak setuju, keluarga mengancam untuk bunuh dia. Kemudian dia lari dengan Tahirah ni dari Kashmir ke kota Lokfo, dan Singh memeluk Islam di tangan Said Hamid Hussein, pengarang kitab Aqabatil Anwar, dan pengarang ni daripada ulama Syiah Kashmir. Yang pengarang yang tulis tentang Khomeini berasal pada India ni adalah daripada ulama Syiah Kashmir. Baik. Hari ini kita tak tunjuk lagi slide. So saya bersama saya ada dalam dalam ni gambar bapa dia yang India ni tengah dukung Khomeini. Nanti insya-Allah next kita tunjuk di slide lah nanti. Baik. Oleh kerana penyataan dan kesaksian ulama Syiah itu sendiri, maka mereka mendakwa Khomeini ni bukan daripada Ahlul Bait. Sebab puak-puak Syiah kata Khomeini ni dia keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi. Jadi berdasarkan tulisan ulama Syiah ni sendiri, ia berjaya membuktikan bahawa Khomeini bukan daripada kalangan Ahlul Bait. Berasal pada India, Tok Wan dia. Baik. Kemudian bukti lain Khomeini berasal pada India juga dapat dilihat ataupun daripada keterangan berdasarkan tulisan Khomeini sendiri. Khomeini sendiri dia mengaku dia seorang India. Dalam satu tulisan dia, kitabnya Syarh Du'a Sihr, bahawa dia adalah orang India. Dia menamakan dirinya As-Sayyid Ruhullah bin Mustafa Al-Khomeini Al-Hindi. Al-Hindi, hujung tu maksudnya berasal daripada India. Baik. Khomeini ni berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa ni dia adalah pemimpin Ikhwan Muslimin di Syria. Pemimpin Ikhwan Muslimin di Syria, pernah ditangkap beberapa tahun duduk dalam penjara. Perjuangan getir dia sangat dahsyat. Kalau baca biografi Syekh Said Hawa ni, seorang ulama yang haraki. Dan kebanyakan ulama sendiri pada ketika itu, bila wujudnya negara yang disebut sebagai negara Islam Iran, ramai ulama cenderung mula dah okeylah, tak apalah, Syiah pun Syiah lah. Tetapi tidak kepada Said Hawa yang menyedari bahawa revolusi yang berlaku di Iran bukanlah revolusi Islam Iran, tetapi ia adalah revolusi Syiah Iran. Baik. Berdasarkan pandangan ataupun kitab Said Hawa ni, Syekh Said Hawa ni, maka dia menyebut tentang Khomeini ni telah mencampur adukkan dalam manhaj gerakan dakwah dia. Dan taqiyah dia yang dilaksanakan oleh Khomeini ni sangat kuat. Sedangkan rancangan dan tujuannya adalah berbeza. So kata Said Hawa, dia kata tujuan utama Khomeini ni pertama sekali adalah merosakkan akidah umat Islam. Yang kedua, menghapuskan petanda-petanda Islam dan memutarbelikkan petunjuk-petunjuk yang mulia. Yang ketiga, memenuhi keinginannya untuk berkuasa. Syekh Said Hawa dia tak cakap saja. So dia berikan bukti-bukti berdasarkan tulisan Khomeini itu sendiri. Baik. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Said Hawa ni, dia ada dua bab. Bab pertama cerita tentang akidah dan pegangan-pegangan pelik Khomeini. Dalam bab kedua, dia letak pendirian-pendirian pelik Khomeini. Yang pertama akidah-akidah yang pelik dia, yang kedua pendirian-pendirian pelik Khomeini. Baik.
penutup kitab Syekh Said Hawa ni, dia mengajak supaya pemuda-pemudi di kalangan Ahlussunnah Jamaah supaya pegang sungguh-sungguh dengan manhaj Ahlussunnah Jamaah, jangan tertipu dan terpengaruh dengan Khomeini. Sebab masa dia tulis kitab ni, ramai golongan Sunni yang mula terpengaruh dengan pendekatan Khomeini. Baik. Dalam buku ni, bab pertama, dia tulis antara pegangan-pegangan Syiah yang telah diselewengkan oleh Khomeini ni. Pertama sekali kita kena tahu bahawa Khomeini ni dia adalah Syiah Ithna Ashar, Syiah Imam 12 tu, sebagaimana pegangan Syiah Iran. So itulah pegangan Khomeini. Cuma banyak juga pandangan-pandangan Khomeini sendiri dia berbeza dengan yang asas yang Syiah Imam 12 ni. Ada beberapa pandangan. Cuma kalau kita nak tengok antara kita dengan Khomeini yang pegang pada Syiah 12 ni, sudah tentu perbezaan sangat ketara. Dan perbezaan ketara antara kita dengan Syiah atau Khomeinism ni adalah perbezaan usul, bukan pada furu'. Perbezaan pokok, bukan pada cabang. Kan? Perbezaan tu sangat ketara. Baik. Bahkan Syiah yang dipegang oleh Khomeini ni, Syiah Imam 12 ni, sebenarnya ada perbezaan-perbezaan dengan sekte-sekte Syiah yang lain, mazhab Syiah yang lain. Tetapi mereka boleh bersatu walaupun berbeza atas asas untuk nak menentang Sunni, menentang Ahlussunnah Jamaah. Mereka boleh bersatu. Contoh, Syria, Syiah di Syria adalah Syiah Nusairiyah ataupun dikenali sebagai Alawiyah. Syiah di Syria ni Syiah yang berbeza. Dia Syiah Batiniyah, Syiah Ghulat, Syiah yang melampau. Bahkan mereka menganggap bahawa Ali itu adalah Tuhan. Ni Nusairiyah ataupun Alawiyah ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah mengkafirkan puak-puak Nusairiyah ni lama dah. Dah lama dah. Cuma setelah Khomeini memerintah di Iran, semasa Hafiz al-Assad, bapa kepada Bashar Assad ni, kedua-duanya zalim. Bapa dengan anak sama. Cuma kezaliman Hafiz Bashar Assad ni, oleh kerana sekarang ni ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, so kezaliman dia tu mudah disebarkan dan orang tahu. Tapi kezaliman bapa dia dulu, Hafiz Assad, kezaliman dia ni agak tersorok. Kerana apa? Kerana pada ketika itu medium yang ada dulu tak sama macam sekarang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok peristiwa besar, contohnya peristiwa Hamah, Hafiz Assad dia telah menghantar tentera dia ke negeri Hamah di Syria pada tahun 1982. Pada tahun yang sama berlaku juga Shabra Shatila kan, di Lebanon. Namun malangnya umat Islam hanya banyak mengambil tahu tentang Shabra Shatila. Sebab yang mengetuai pembunuhan tu adalah seorang Yahudi nama dia Ariel Sharon. Kita ni kira anti dengan Yahudi ya. Kalau Yahudi ketua mengetuai pembunuhan umat Islam, walaupun angkanya lebih kurang 3,000 hingga 5,000, kita sangat marah. Bukan kata tak perlu marah. Cuma saya nak buat perbandingan. Pada tahun yang sama, rejim Hafiz Assad, rejim Syiah Alawiyah Hafiz Assad ni, pada tahun yang sama dihantar tentera ke negeri Hamah. Pada ketika tu Hamah ni macam dah jadi Islamik. Ada pengaruh Ikhwan Muslimin. Dia hantar tentera, selama 27 hari dia telah membunuh lebih pada 40,000 orang. Jumlah jauh lebih besar daripada apa yang berlaku di Shabra Shatila.
Tapi oleh kerana puak Syiah ni buat, kita macam buat tak tahu je. Tapi apa yang berlaku di Sabra Shatila kan, 3,000 hingga 5,000 banding had ni 40,000. Patutnya 40,000 ni kita lebih marah lagi berbanding Sabra Shatila ni. Tapi tak, Sabra Shatila ni kita marah. Inilah Yahudi, ni Kristian Falangis, ni macam-macam. Tapi ni yang Hafiz Asad bunuh ni, nampak tak? So kita banyak perjuangan kita ni berdasarkan sentimen. Ni Yahudi. Hatta kalau berlaku isu Syria pun, ni semua pengaruh Yahudi dan Amerika yang membenci. Dia nak masuk juga Yahudi dan Amerika. Kan? Baik. Syiah macam tak salah. Bahkan ada tokoh agamawan di Malaysia yang menyatakan bahawa dia kata Syiah okey, tak ada masalah. Sebenarnya isu Syria ni bukan isu Sunni dengan Syiah. Tuan-tuan, saya adalah pengurusi NGO Green Project Malaysia. So kita terlibat menghantar bantuan pada umat Islam di Syria. Kita pergi ke Syria. Kita jumpa pelarian Syria di luar Syria, pelarian Syria dalam Syria. Semua kita tanya, ambil pandangan. Kita jumpa NGO yang banyak menguruskan isu Syria. Juga pernah menemu ramah mujahidin di sana. Sebab nak masuk kat situ mesti melalui Turki, sempadan Turki. Kemudian Idlib tu dikuasai oleh mujahidin. Kemudian kita juga jumpa para ulama di sana, termasuk organisasi Rabitatul Ulama Asyam, Kesatuan Ulama Asyam yang diketuai oleh Syekh Usamah Rifai. Saya ajukan soalan kepada mereka. Dan antaranya saya tanya pada Syekh Usamah Rifai lah. Saya kata, ada ulama di Malaysia ni, dia kata isu Syria ni tak ada kemena Syiah Sunni. Dia bukan perang Syiah Sunni. Syiah okey, Iran okey, Hizbullah okey. Syekh Usamah Rifai ni, saya jumpa dia ni antara yang selembut-lembut manusia. Dia ni tawaduk, lembut. Tapi bila dia dengar kita cakap macam tu, muka jadi merah, marah. Dia tersapa, kenapa dia boleh cakap macam ni? Tak sepatutnya seorang yang alim boleh cakap macam ni. Dia tersapa kata tak ada kena-mengena isu Syria ni dengan Syiah. Syiah lah yang sedang membunuh saudara-saudara kami di sini. Iran lah yang telah membantu sebanyak-banyaknya tentera dan senjata kepada rejim Syiah Bashar Assad untuk membunuh umat Islam di sini. Hizbullah lah yang terlibat membunuh umat Islam Sunni di Syria di sini. Baik. Jadi semasa pemerintahan Hafiz Asad, pada asalnya Nusairiyah ataupun Syiah Alawiyah ni dia tak diterima di dalam entiti Syiah pada asalnya. Tapi Hafiz Asad dia berjumpa dengan Khomeini, buat hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, hubungan ketenteraan, dan antara yang dia minta ialah Syiah Nusairiyah juga boleh masuk di dalam kelompok Syiah. Dan pada ketika zaman Khomeini lah mereka telah meletakkan Syiah Nusairiyah termasuk di kalangan Syiah sendiri. Baik. Sebab itu saya sebut sebagaimana diletakkan di dalam kitab ni kan. Dia kata walaupun Syiah ni kelompok mereka berbeza, kalau Syiah Imamiyah dengan Syiah Nusairiyah jauh. Tapi di dalam nak berhadapan dengan Sunni, mereka boleh bersatu. Tuan-tuan, kita pernah dedahkan di Syria ni, Syiah datang pada seluruh dunia. Mari daripada Pakistan, Syiah Afghanistan, Syiah merata dunia, mari nak bantu Syiah Nusairiyah ataupun Alawiyah di Syria. Syiah di Syria, tuan-tuan, Syiah Alawiyah campur Druze, campur Ismailiyah ada sikit, campur semua ni tak sampai 15%. Tak sampai 15% daripada rakyat Syria. 74% lebih kurang adalah Sunni. Tuan-tuan bayangkan,
bila mereka yang tak sampai 15%, itu pun campur semua tu, mereka, apa yang mereka lakukan pada umat Islam Sunni di Syria. Sebab tu Hafiz Asad bila awal-awal lagi dia perintah, dia rampasan kuasa, dia perkukuhkan kedudukan Alawiyah di sektor ekonomi, sektor keselamatan, polis, tentera, kemudian syabakat ni, yang mata-mata apa semua ni, sampai penjaga-penjara, semua ketua-ketua ni semua dah diletakkan puak-puak Syiah Alawiyah duduk di tempat-tempat strategik. Sebab tu bila berlaku di Syria, tuan-tuan boleh tengok Sunni dah macam tak tahu nak buat apa dah. Baik. Jadi kita sebut dalam apa yang ditulis oleh Syekh Said Hawa ni, dia sebut memang begitu. Syiah walaupun kelompok mereka berbeza, tapi di dalam berhadapan dengan Sunni, mereka boleh bersatu. Baik. Antara akidah dan pegangan pelik yang diimani oleh Khomeini, pertama sekali sudah tentu melampau dalam berpegang dengan Imam 12 ni. Kan, Imam 12. Ini bukan pegangan Khomeini saja, bahkan pegangan Syiah Imamiyah sendiri. Baik. Kalau kita tengok pegangan yang sebegini, dia ada pada agama Kristian. Ada pada agama Kristian. Agama Kristian, mereka menjadikan Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Kan, konsep Trinity. Kan, ada God Father, ada God Son, dan ada Holy Spirit. Kan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Kan, saya pernah mengaji dulu dalam Muqaranatul Adyan. Satu hari itu pensyarah dia kata, esok kita akan bawa Father mari sini. Mari dalam kelas ni, kamu boleh tanya apa saja tentang agama Kristian pada Father. Cuma dia kata elakkan perdebatan. Tak mau kita nak jemput dia, kamu nak tahu agama Kristian ni, tanya pada Father. Tapi kita tak mau berbalah, tak mau berdebat. Sesi ni bukan berbalah dan berdebat. Jadi tak apalah, esok Father tak dapat datang, sister datang. Kan, sister datang. So bila sister datang tu, ada pelajar yang tanya konsep Trinity ni. Macam mana orang Kristian boleh percaya dengan konsep Trinity ni? Dia kata konsep Trinity ni, dia ibarat begini, dia bagi contoh. Matahari yang asal, kemudian dia ada cahaya, dan dia ada haba. Tiga itu disebut sebagai matahari. So begitulah dia kata Tuhan. Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. So tiga tu disebut sebagai God. Di sisi Islam, laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa sesuatu pun. Tak boleh buat perbandingan begitu. So konsep Trinity ni yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan ini, konsep ini seolah-olah telah dipegang oleh puak-puak Syiah yang telah menjadikan imam begitu kedudukannya. Baik. Bahkan Khomeini dan pengikutnya mendakwa imam-imam mereka tu maksum dan wajib bagi pengikut Syiah menganggapnya sebagai perkara usul yang perlu diimani. Memang betul lah, sebab imamah ni dia masuk dalam rukun iman Syiah. Imamah ni percaya, yakin pada imam 12 tu dia masuk dalam rukun iman. Baik. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kita, rukun iman kita 6. Katalah ada seorang, orang kampung ni, dia tak percaya satu lah. Malaikat dia tak mau. Aku malaikat, aku tak percaya langsung. Kita akan kata apa? Kita dah keluar dari Islam lah. Kan? So kalaulah Syiah dia pegang imamah ni adalah rukun iman, kita tak percaya rukun iman dia, imamah tu, apa anggapan dia pada kita? Sama macam tadi. Sama macam tadi. Baik. Kata Khomeini, saya baca terjemahan dia sebab kita akan ambil masa yang panjang kalau baca semua sekali.
Dia kata ini kerana bagi imam itu kedudukan-kedudukan maknawi yang tersendiri, terpisah daripada tugasan pentadbiran, iaitulah kedudukan khilafah yang menyeluruh, bersifat ketuhanan. So imam ni, dia yang memegang tugasan tu, dia bersifat ketuhanan yang sabit penyebutannya daripada imam-imam yang dengan sekalian zarah yang wujud tunduk pada waliyatul amr, pada waliul amr. Yang ni ada dalam kitab Khomeini sendiri, Al-Hukumah Al-Islamiyah. Dia sendiri tulis macam tu. Khomeini juga kata termasuk perkara daruri dalam mazhab kita, yakni mazhab Syiah, bahawa sesungguhnya tak ada seorang pun yang boleh mencapai martabat imam alaihimussalam secara maknawi, bahkan malaikat yang hampir dengan Allah dan Nabi yang diutus pun, yakni takkan sama dengan imam Syiah. Maksudnya, yang ni dalam kitab Khomeini, Al-Hukumah Al-Islamiyah. Maksudnya apa? Dia kata bahawa malaikat dan Nabi pun takkan sama dengan kedudukan imam. Maksudnya di sisi dia, imam lebih tinggi daripada malaikat dan para rasul. Ini ditulis dalam kitab dia. Bahkan dalam Al-Hukumah Islamiyah juga muka surat 113, dia kata pengajaran-pengajaran para imam adalah sama dengan pengajaran Al-Quran. Tidak khusus untuk generasi tertentu, malah ia adalah pengajaran untuk semua di setiap masa dan negeri, dan ianya wajib diikuti sampai hari kiamat. Apa yang imam kata tu sama macam yang ada dalam Quran. Ini maksud dia. Bayangkan. Itu pun orang boleh nampak Khomeini ni okey. Itu yang pelik tu. Kemudian dalam Al-Hukumah Islamiyah juga, dia kata kita tidak dapat menggambarkan bahawa para imam itu bersifat lupa dan lalai. Imam tak mungkin lupa, tak mungkin lalai. Siapa di sisi kita yang tak mungkin lupa, tak mungkin lalai? Allah. Tapi Khomeini dia tulis macam ni. Kira imam tu dah macam Tuhan. Bahkan akidah ini bukan akidah Khomeini seorang. Akidah ini akidah umum bagi Syiah Imamiyah. Memang inilah pegangan Syiah Imamiyah. Disebut dalam Usul Kafi, karangan Kulaini, Al-Kulaini. Ini kira ulama besar dia lah. Bahkan Usulul Kafi ni di sisi kita macam Sahih Bukhari. Kita ni menganggap Sahih Bukhari itu kira kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Di sisi Syiah, mereka menganggap Usul Kafi, karangan Al-Kulaini ini. So, kalaulah kita tengok hadis-hadis dalam Bukhari, kita menganggap sahih dalam Sahih Bukhari. Tak ada pertikaian lah, kira sahih. Tetap, bagaimana pula apabila puak-puak Syiah telah meletakkan Usulul Kafi ini kitab paling besar sekali. Dan dalam kitab itu telah ditulis, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq, sesungguhnya di sisi kami, yakni para imam Syiah, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah dan ilmu daripada ilmu-ilmu Allah. Demi Allah, tidaklah dibawa, yakni rahsia ilmu ini, malaikat yang dekat dengan Allah dan Nabi yang diutuskan. Ini ditulis oleh Khomeini sendiri, ini ditulis oleh Al-Kulaini sendiri dalam Al-Kafi. Baik. Kemudian perkataan Khomeini ni yang kita sebut perkataan-perkataan Khomeini yang tadi yang dia tulis dalam kitab dia Al-Hukumah Al-Islamiyah ni, berdasarkan apa juga yang disebut di dalam kitab utama dia, kitab usul dia, iaitu Al-Kafi. Dalam Al-Kafi dia kata, amma alimat anna ad-dunya wal akhirata lil imani yada'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha jaizul lahu dhalika min Allah. Tidakkah engkau tahu bahawa dunia dan akhirat itu untuk imam? Dialah yang menguruskan sekehendaknya dan dia yang memberikan pada sesiapa yang dikehendakinya, harus baginya daripada Allah. Ini kitab Al-Kafi. Maksudnya ni Syiah Imamiyah, sebab kata-kata Khomeini ni, sebab dia pegang Syiah Imamiyah, so kata-kata dia merujuk kepada kitab
asal dia. Baik. Jadi kitab asal dia sebut dunia dan akhirat ni untuk imam. Dijadikan untuk imam. Dan imam boleh menguruskan dunia dan akhirat mengikut sesuka dia. Tuan boleh bayangkan? Imam boleh menguruskan dunia dan akhirat mengikut sesuka dia. Dan boleh beri kepada siapa yang dikehendakinya. Dahsyat tu. Begitu juga kalau kita tengok dalam Biharul Anwar, dinyatakan daripada Abu Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq, katanya demi Allah yang telah diberi kepada kami, yakni pada Imam Syiah, ilmu golongan terdahulu dan terkemudian. Ilmu yang ada pada Imam Syiah yang dulu dan yang akan datang. Ilmu siapa tu? Ilmu Allah. Di sisi kita, yang tahu terdahulu dan yang akan datang hanya Allah. Tetapi bagi puak-puak Syiah, mereka menganggap imam mereka mempunyai ilmu sedemikian rupa. Maka ditanya kepadanya, adakah kamu mempunyai ilmu ghaib? Maka jawabnya, dalam bahasa Melayu, cis kamu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada dalam sulbi lelaki dan rahim wanita. Kitab Biharul Anwar. Akidah ni kira akidah yang kufur. Akidah yang kufur. Kerana mereka mendakwa mengetahui ilmu ghaib. Sedangkan kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala, qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, Allah juga yang mengetahui tentang masa mereka tidur, baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi, terang sungguh penglihatannya, yakni terhadap segala-galanya, tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus lain daripadanya, dan dia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Ilmu yang ada pada Allah yang disebut di dalam surah Al-Kahfi ini, mereka mendakwa ilmu itu ada pada imam mereka. Berdasarkan ketaksuban kepada imam ni, maka lahirlah satu istilah yang dinamakan wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni adalah di sisi mereka yang hanya mampu memimpin hanya 12 imam tu saja. So apabila berlaku kelompongan masa antara imam dengan imam, di situ ada wilayatul faqih. Mereka seolah-olah macam mewakili imam. Jadi di zaman Khomeini, dia perkenalkan semula supaya dia dilihat, sebab dia tak termasuk dalam senarai imam 12 tu. Dia perlu dipatuhi. Jadi apa yang perlu buat? Timbulkan semula konsep wilayatul faqih ni. Dia wakil pada imam, dia wajib dipatuhi. Konsep wilayatul faqih ni, dia bukan konsep baru. Sebenarnya konsep ini dah lama di sisi Syiah. Dah lama. Pada zaman dinasti Safawiyah, ni kira kerajaan yang dipelopori oleh puak-puak Syiah. Dan masa tu, kerajaan Syiah yang ada, kerajaan Safawi ni, Shah Ismail As-Safawi diisytiharkan dia wakil imam ghaib. Sebab masa tu imam tak ada, tunggu imam yang baru. Sebab mereka ada senarai 12 imam, imam yang baru sementara nak ada tu, dia jadi wakil imam ghaib. Ni konsep wilayatul faqih. Baik. Kemudian apabila Shah Ismail Safawi, Raja Syiah Imamiyah yang pertama, dia berjaya mengalahkan kerajaan Uthmaniyah di Iran. Iran ni asalnya dia tempat majusi, agama majusi. Kemudian bila masuk Islam, mereka umat Islam seperti tempat lain, Sunni. Sehinggalah apabila masuk mereka kalahkan Safawi ni, mereka kalahkan Uthmaniyah, mereka telah memaksa rakyat di Iran pada ketika itu untuk menganut Syiah. Dipaksa. Baik. Kemudian Shah Ismail Safawi ni,
Dia mendakwa telah bertemu dengan Al-Qaim Al-Mahdi, bertemu dengan Imam Mahdi dalam sebuah gua. Dan Al-Mahdi telah memerintahkannya menjadi wakil imam ghaib untuk mendirikan kerajaan Syiah yang bakal dipimpin oleh Al-Mahdi. Ini konsep wilayatul faqih. Dia kata dia jumpa dengan Imam Mahdi. Jumpa dengan Imam Mahdi wakilkan dia untuk jadi pemimpin. Baik. Demikian juga apabila dia masa Shah Iran sebelum Khomeini. Sebelum Khomeini, Shah Iran, dia telah pergi ke Bukit Amil di Lubnan untuk mendapat restu seorang ulama Syiah, nama dia Ali Abdul Al-Karki. Dia minta restu daripada Al-Faqih, maksudnya wakil kepada imam, oleh Raja Syiah ni, menggambarkan bahawa wilayatul faqih ni memang tersedia wujud daripada dulu lagi, bukan pada zaman Khomeini sahaja. Cuma zaman Khomeini ni dia hanya menghidupkan semula. Sebab seperti mana saya kata, dia perlu ketaatan yang mutlak daripada pengikut-pengikut Syiah. So apabila dia perlu ketaatan yang mutlak, maka dia perlu wujudkan wilayatul faqih. Sebab konsep ini, mematuhi wilayatul faqih ni seperti mematuhi imam 12 yang ada dalam rukun iman mereka. Baik. Kita tengok wilayatul faqih versi Khomeini. Khomeini ni, masa dia ada di Najaf, dalam usaha dia nak merebut kekuasaan pemerintahan daripada Shah Iran ni, konsep wilayatul faqih ni dia dah mula hidupkan. Baik. Tahukah tuan-tuan, apabila dia perintah Iran, dalam perlembagaan Iran nombor 110 menyatakan, ni perlembagaan Iran, Al-Mursyid, pemegang jawatan wilayatul faqih, adalah pemerintah tertinggi bagi kekuatan ketenteraan dan baginya kekuasaan berikut. Maksudnya, kita tengoklah siapa pun yang jadi presiden Iran. Contohnya, kita tengok dulu Ahmadinejad. Ramai orang kagum dengan Ahmadinejad kan. Ahmadinejad ni kira sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun, sebab ada lagi atas dia. Kan, golongan mursyid, pemegang jawatan wilayatul faqih ni, mereka duduk di atas. Kan, yakni ulama-ulama Syiah. Baik. Wilayatul faqih ni, mereka adalah pemerintah tertinggi bagi kekuatan ketenteraan. Dia ada kuasa-kuasa lain. Wilayatul faqih ni boleh lantik jawatan tertinggi hakim, boleh lantik dan pecat ketua tentera. Ni wilayatul faqih ni, bukan presiden, dia duduk atas lagi. Melantik dan memecat ketua pengawal revolusi Iran. Kekuasaan melantik ahli pertahanan kebangsaan, melantik panglima tentera udara, darat dan laut, berkuasa melancarkan perang atau buat perdamaian, berkuasa menjalankan tugas selaku presiden, memecat presiden jika keadaan memerlukan, memberi keampunan kepada pesalah dalam landasan Islam dan cadangan daripada mahkamah tinggi. Baik, kalau begitu, apa yang wilayatul faqih ni ada kuasa, seolah-olah kuasa dia jauh lebih besar daripada yang di-Pertuan Agong. Kalau tuan-tuan tengok, kuasa wilayatul faqih ni, kuasa dia terlalu besar, melebihi kuasa yang ada pada yang di-Pertuan Agong. Baik. Jadi bila Khomeini naik, oleh kerana dia adalah ulama Syiah, so dia pegang dua sekali. Dia ada dua. Dia pemimpin dan dia juga adalah wilayatul faqih. Yang tu yang lebih berat lagi tu. Baik. Kita tengok perkataan yang ni Khomeini ni, dia menyatakan wilayatul faqih ni sebagai berikut, setelah mendatangkan beberapa dalil daripada perkataan imam mereka berkenaan wilayatul faqih. Dan pada riwayat ini menjelaskan seorang mujtahid itu dianggap sebagai hakim, yakni pemerintah. Dan menolak hukum mujtahid adalah menolak imam. Dan menolak imam itu adalah menolak Allah.
dan menolak Allah itu menjadikan pelakunya syirik kepada Allah. Ini Kashful Asrar, tulisan Khomeini. Betapa dia nak supaya dia ditaati, dia sebut macam ni. Oleh kerana dia ulama Syiah, dia dikira mujtahid di sisi Syiah, maka dia kata tolak hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid adalah menolak imam, sama tolak imam, sebab dia konsep wilayatul faqih ni. Tolak imam sama tolak Allah. Tengok. Baik. Begitu juga dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia menyatakan fuqaha Islam, yakni ulama Syiah pada hari ini adalah hujah atas manusia seperti mana Rasulullah SAW hujah Allah. Dan semua urusan berada pada tangan baginda. Siapa yang menyalahi perintah baginda, maka akan didirikan hujah atasnya. Demikian juga para faqih adalah hujah atas manusia daripada imam. Dan semua urusan dan masalah kaum muslimin diserahkan kepada mereka, dan siapa saja menyalahi perintah mereka dalam urusan pemerintahan, pentadbiran kaum muslimin dan urusan sumber am, maka Allah akan menegakkan hujah ke atasnya di akhirat. Maksudnya lebih, mereka samakan imam, mereka samakan yang pemerintah mereka dengan Rasulullah. Tuan-tuan, saya sebut macam ni, oleh kerana dalam rukun iman mereka ada imamah, mereka wajib beriman. Jadi benda ni bukan main-main tau. So sekarang ni imam tu tak ada, tapi wilayatul faqih tu ada di Iran. Jadi orang Syiah di Malaysia ke, di Afghanistan ke, di mana pun wajib patuh tak? Wajib patuh. Wajib. Kalau tuan-tuan tengok berdasarkan tulisan-tulisan mereka, maksudnya wajib patuh. Kerana ni ada dalam rukun iman. Walaupun imam tak ada, tapi wilayatul faqih tu ada. Menolak yang wilayatul faqih ni sama macam tolak imam. Tolak imam sama macam tolak Allah. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok di Facebook umpamanya, Syiah-Syiah Melayu umpamanya, kalau orang hina pemerintah Malaysia, mereka boleh tambah lagi 3 kilo. Kan? Kalau hina pemerintah Malaysia, mereka boleh tambah lagi 3 kilo. Tapi kalau hina pemerintah Iran, dia akan datang untuk mempertahankan. Kalau tuan-tuan perasan. Sebab walak mereka sebenarnya bukan pada kerajaan Malaysia. Iran. Konsep itu konsep yang ada dalam rukun iman. Yang tu yang bahaya tu. Baik. Kemudian pandangan Syiah ini sangat bertentanganlah dengan firman Allah. Allah kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sebab ayat ni cerita tentang kaum Nasrani jadi kufur kerana meletakkan ulama mereka setaraf dengan Allah. Maksudnya boleh menentukan hukum. Ya Allah kata halal, dia kata haram, ikut ulama dia. Allah kata haram, ulama dia kata halal, ikut ulama dia. So boleh menentukan hukum. Maka ayat ni turun menunjukkan kekufuran seseorang itu apabila mematuhi ulama yang bercanggah dengan Allah. Baik. Akidah ini, apabila konsep wilayatul faqih ini menyebabkan pemerintah wilayatul faqih tadi ni ataupun al-faqih tadi ni boleh buat suka hati tanpa ditentang. Sebab ni masuk dalam konsep keimanan. Tak boleh nak lawan. Sebab tu Khomeini kata, jikalau bangun seseorang yang cukup dua perkara ini, ilmu dan adil. Ni untuk dia. Maksudnya, bila dia jadi pemerintah, dia ada ilmu, dia ulama Syiah, dia adil. Maksudnya, dia pemerintah yang adil. Dengan mendirikan kerajaan, maka sabit baginya kekuasaan yang sama, yang sabit bagi Rasul yang mulia. Dan wajib atas kalian manusia mentaatinya. Ada dalam kitab
Khomeini al-Hukumah al-Islamiyah. Nampak? Dia kata kalau seorang pemerintah tu ada ilmu, yang ni dia ulama, dia pemerintah yang adil, maka dia kata sabit bagi kekuasaan seperti mana sabit Rasulullah. Dahsyat tak? Yang lain wajib mentaati. Baik. Dalam konsep ni, Kia Khomeini letak diri dia sama dengan Rasulullah. Kemudian yang keduanya, ada berapa minit ya? Berapa minit? 10 minit. Okey. Yang keduanya, nanti next berpegang bahawa Al-Quran telah diubah suai dan diputar belitkan. Baik. Ini pandangan ni bukan pandangan baru, bukan pandangan Khomeini sendiri. Pandangan ni dahulu lagi dah ada dah. Masa kurun kedua hijrah dah ada dah pandangan bahawa Quran telah berlaku pengubahsuaian. Ini iman mereka. Kemudian masa zaman kerajaan Safawi ni, mereka hidupkan balik. Mirza Husain An-Nuri At-Tabarisi pada kurun ke-13 hijrah juga dia hidupkan balik dalam kitab dia Faslu Al-Khitab fi Ithbat Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Dalamnya dia memuatkan lebih daripada 2000 riwayat yang dianggap Syiah sudah diselewengkan. Ini pandangan mereka tentang Quran. Nak cerita bahawa Quran hak kita duk baca telah pun diselewengkan sebahagiannya. Sebab tu kitab usul mereka Al-Kafi, Kulaini kata sesungguhnya apa yang benar pada kita sekarang adalah mushaf daripada Fatimah saja. Bila mushaf ni akan datang, nanti Imam Mahdi akan bawa. Jumlah mushaf Fatimah ni jauh lebih tebal daripada Quran hak kita duk baca sekarang. Maksudnya di sisi Syiah sendiri, keimanan mereka terhadap Quran hak kita duk baca ni, pertama sekali telah berlaku penyelewengan di dalamnya, dan yang kedua telah dikurangkan kerana mushaf Fatimah tu jauh lebih banyak. Itu keimanan mereka. Itu keimanan mereka. Sedangkan Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 3 kali taukid. Allah tekankan 3 kali penegasan. Allah yang turunkan Al-Quran. Siapa yang akan jaga? Allah kata kami yang akan jaga. Tuan-tuan, ayat ni Allah turunkan taukid. Tak ada dalam ayat lain penegasan seperti mana ayat ni. Nak cerita betapa Allah turunkan Al-Quran, Allah jaga. Tapi di sisi Syiah, Quran telah berlaku penyelewengan dan telah dikurangkan banyak dalam isi Quran itu sendiri. Ni dalam kitab mereka. Tuan-tuan jangan duk bagi hujah Iran menang tilawah Quran. Ramai orang duk bagi hujah macam tu. Kita nak kena tengok kitab usul dia. Apa yang mereka tulis. Adapun apa yang mereka cakap, mereka beriman dengan taqiyah. Pura-pura. Kan? Kita kata, kalau mereka tak beriman dengan Quran, macam mana mereka boleh menang tilawah Al-Quran tu nombor 1 Tuan-tuan, setakat nak menang tilawah Al-Quran, tuan-tuan latih tubi Donald Trump 10 tahun. Dia ada peluang untuk menang tak? Ada peluang untuk menang. Kan? Itu bukan hujah dia. Sebab tu dia berkata kalau akidah Syiah Iran tu salah, pasal apa Saudi terima pergi haji? Kan? Orang bukan tengok pada kitab dia main duk pusing-pusing kot tu. Tuan-tuan, setakat nak pergi haji, tulis dalam pasport Islam, Saudi terima. Tulis dalam pasport Islam. Sebab di Iran pun, di Ahwaz umpamanya, ada minoriti Sunni di sana. Jadi bila tulis pasport di pasport Iran tu Islam, Saudi terima. Saya bagi contoh. Ayah Pen dan pengikut dia. Kalau nak pergi haji, Saudi terima. Terima. Sebab tulis dalam pasport Islam. Dengan hubungan diplomatik. Rasul Haji Kahar, hak mengaku Rasul loh. Dengan pengikut dia. Nak pergi haji, tulis dalam pasport Islam. Saudi terima.
terima. So hak terima penerimaan tu bukan hujah kata akidah mereka benar. Menang tilawah bukan menunjukkan bahawa akidah mereka benar. So untuk menilai akidah mereka nak kena tengok kepada kitab usul mereka. Yang ni tak boleh taqiyah dah. Setakat nak bercakap geopolitik, Iran ini, Iran itu, setakat nak bercakap dia boleh pusing. Dia boleh taqiyah. Tapi kalau tengok kitab usul dia, hak ni dah tak boleh nak taqiyah dah. Nak pusing, nak pulih kot mana pun tak lepas ni. Sebab kenyataan-kenyataan mereka, yang kekufuran yang mereka tulis di dalam kitab mereka itu sangat jelas. Baik. Contoh, Imam Al-Baqir ada menyatakan, sesungguhnya banyak dan jelas tentang pengurangan Al-Quran dan penukarannya dalam kitab Mir'atul Qulub oleh Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi. Khomeini juga ada menyatakan dalam Kashful Asrar, dia kata perkara ini amatlah mudah bagi mereka, yakni sahabat-sahabat Nabi, bahwasanya mereka semua telah mengeluarkan sebahagian daripada riwayat dan ayat-ayat Al-Quran dan memindahkan masuk daripada kitab-kitab samawi lain dengan penyelewengan. Maksudnya Khomeini sendiri dalam kitab Kashful Asrar, dia kata ini dakwaan dia, ini tulisan dia. Dia kata sahabat sendiri telah menyelewengkan Al-Quran dengan mengeluarkan sebahagian daripada riwayat-riwayat. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab mereka lagi, riwayat-riwayat yang dikeluarkan, kononnya apabila Allah melantik Sayyidina Ali jadi khalifah, cerita tentang Ahlul Bait Nabi siapa, tu riwayat-riwayat tu dia kata dah dikeluarkan oleh para sahabat. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok, nanti kita akan menelusuri lagi tentang pendirian mereka terhadap sahabat Nabi. Mereka mencela para sahabat Nabi. Mereka memburuk-burukkan sahabat Nabi. Hatta sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang telah dijanjikan syurga. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka bukan hanya memburukkan ataupun tak nak terima sunnah ataupun hadis Nabi, bahkan lebih daripada itu adalah untuk menolak Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran yang datang, yang sampai pada kita melalui jalan siapa? Sahabat. Sebab itu sahabat diburuk-burukkan. Jadi bila sahabat sudah kelihatan buruk, bila mereka cakap sahabat mengeluarkan sebahagian daripada riwayat, okey boleh terima sebab sahabat sendiri bukan orang yang adil. Bukan orang bagus sangat. Sebab sahabat telah diburukkan lebih awal lagi. Kemudian baru mereka cakap macam ni. Ni bahaya dah. Dan Khomeini juga telah menuduh para sahabat mengubah Al-Quran, katanya, jikalau masalah imamah telah sabit dalam Quran, maka sesungguhnya mereka ini tidak mengambil berat akan Islam dan Al-Quran, kecuali dengan tujuan keduniaan dan kepimpinan adalah mereka ini menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk melaksanakan tujuan mereka yang mencurigakan, dan mereka menghilangkan ayat-ayat dari mushafnya dan menggugurkan Al-Quran daripada pandangan dunia selama-lamanya dan mengaibkan Al-Quran dan kaum muslimin selama-lamanya, dan dengan itu menisbahkan keaiban yang sama dihukum ke atas kitab-kitab Yahudi dan Nasrani kepada kaum muslimin. Juga ada dalam Kashful Asrar. Khomeini juga menyatakan bahawa kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran sekalipun bahawa Ali adalah khalifah selepas Rasulullah, tentu para sahabat akan menghilangkan ayat-ayat tersebut. Tengok, tuduhan ni tak masuk akal. Dia kata kalau ada ayat cerita tentang Ali jadi khalifah, sahabat mesti dia akan buang ayat tu. Besar ni tuduhan ni. Baik. Penutup lah masa ni kan. Nanti insya-Allah kita akan nanti kita bincang bagaimana pandangan puak-puak ni, khususnya Khomeini terhadap hadis Nabi. Jika diizinkan oleh Allah, kita akan sambung. Cuma kita nak sebut bahawa Khomeini yang dipandang hebat, yang disanjungi, yang dirasakan pemimpin umat Islam dan menjadikan negara Republik Islam Iran, Khomeini ini telah terbukti di dalam kitab-kitabnya dengan menulis perkataan-perkataan yang kufur. Tuan-tuan, sebagai penutupnya, kita pernah marah pada Salman Rushdie kan? Ingat tak lu?
seorang novelis daripada India, Salman Rushdie. Dia tulis novel dia tentang penghinaan terhadap Nabi. Khomeini sendiri telah meletakkan ganjaran siapa berjaya bunuh Salman Rushdie. Sebenarnya antara Salman Rushdie dengan Khomeini, siapa lagi bahaya? Khomeini. Salman Rushdie tak bahaya, dia novelis. Orang tak ambil pandangan dia. Kalau dia kata apa-apa hukum pun, orang tak dengar. Cuma kalau puak-puak liberal baca lah. Tapi umat Islam tak jadikan dia rujukan. Berbanding Khomeini. Khomeini ni dianggap ulama di sisi Syiah. Dikagumi juga oleh sebahagian Sunni selepas dia melakukan revolusi Iran. Perkataan dan tulisannya dijadikan rujukan oleh jutaan puak-puak Syiah ni. Jauh lebih bahaya daripada Salman Rushdie. Tapi sayangnya umat Islam rasa bahaya Salman Rushdie tetapi melupakan bahaya Khomeini. Ini yang pelik. So sebelum menganggap Khomeini hebat, mengkagumi negara Iran yang kononnya Islamik dibina oleh Khomeini, perlu memahami apa tulisan Khomeini, tuduhan-tuduhan dia terhadap sahabat, terhadap Al-Quran dan pegangan-pegangan dia yang sangat meragukan seperti mana yang telah ditulis oleh Syekh Said Hawa. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.